Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah. Tajuk pada malam ini, tutup buku lama, bukalah buku baru. Bersempena dengan kita nak bertemu dengan tahun baru 2023, insya-Allah bermula malam esok. Kita bawakan pada malam ini salah satu daripada bekalan kita menghadapi tahun-tahun yang mendatang yang penuh cabaran ini adalah tanamlah dalam diri sifat redha. Redha ni benda payah tapi adalah solusi terbaik kepada banyak masalah. Tadi kita bercerita tentang Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, yang dia dengan anaknya telah pergi ke Damsyik untuk bertemu dengan Khalifah Walid ibnu Abdul Malik. Jadi dalam perjalanan dia jatuh sakit yang teruk. Sampai di istana di Damsyik, Amirul Mukminin telah memeriksa dan minta pasukan perawatan buat pemeriksaan. Dan barisan doktor, tabib-tabib ketika itu mengatakan bahawa kaki Urwah ini mesti dipotong. Kalau kaki dia tak dipotong secepat mungkin, serangan akan pergi pula kepada anggota yang lain dan boleh menyebabkan kematian. Pergi ke jantung, pergi ke apa, boleh jadi kematian pula. Urwah ketika dapat maklumat itu, dia reda je. Potong kaki, potong kaki tuan. Tak apalah, kalau dah begitu pakar-pakar mengatakan, saya ikut sajalah. Tabib pun mengata, tuan, kami di sini kepandaian ilmu tabib kami bagus. Jadi kami ada buat ubat-ubat penahan sakit, pelali-pelali yang boleh menyebabkan pesakit terlena, macam bius lah. Kalau kami bagi dekat tuan, nanti tuan tak sedar, dan masa potong kaki pun taklah rasa sakit sebab tuan tak sedar. Apa respon Urwah? Oh, tak payah, kata dia. Saya yakin tak ada seorang pun orang beriman yang akan sanggup minum apa-apa yang boleh menghilangkan akal. Sebab apabila kita hilang akal, sudah pasti saya akan lupa pada Allah. Saya tak nak lupa Allah walau satu saat pun. Oh, ini lain orang iman tahap tinggi. Kita beberapa kali lupa Allah. Dengar lagu pun lupa Allah sekejap. Dia memang tak nak lupa Allah walau seketika. Maka tabib kata, habis saya nak potong tuan guru ni, macam mana pula dia negang? Beginilah, kalau encik nak potong kaki saya, lakukanlah ketika saya sedang semayang. InsyaAllah saya boleh tahan sakit. Semayang. Dia pun semayang. Ketika dia solat, itulah kakinya dipotong. Faqata'aha, maka kaki kanannya pun dipotong. Habis saja kaki dia dipotong, selesai solat, Urwah pegang kaki kanan dia yang dah dipotong tadi, ulurkan ke dia kakinya yang dah dipotong tadi. Dia balik-balikkan kaki dia, dia belik-belikkan kakinya, dan dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha tahu bahawa tak pernah sekali pun aku guna kakiku ini untuk pergi tempat maksiat, ya Allah. Saksikanlah ya Allah, amanah aku jaga selama ni. Ini Urwah bin Zubair. Doktor pun ambil kaki dia. Dia pun menjalanilah rawatan lanjut. Doktor cek dia punya luka, buat dressing apa semua. Sedang dia menjalani rawatan, wasaqata bnu lahu an zahri baitin. Anak dia yang ikut dia travel daripada Madinah ke Damsyik, tiba-tiba kemalangan di Damsyik. Kemalangan melibatkan kenderaan kuda. Dia adalah bermain kuda ke apa, ke tendang di kuda ke, benda jatuh. Yang penting anaknya itu meninggal. Maka bayangkanlah tuan-tuan puan-puan, Urwah bin Zubair satu trip pergi ke Syria, 2 ujian berat diberi Allah pada dia. Pertama, kaki dia dipotong. Yang kedua, anak dia meninggal. Orang sebersalah nak beritahu pada dia, dia dah tengah sakit, nak beritahu pula anak dia meninggal. Akhirnya ada yang kata, tuan guru minta maaf lah, ni anak meninggal. Apa respon Urwah? Ini orang makam redha yang tinggi. Dia baca puisi, baca sajak, baca syair.
wa'lamu anni lam tusibni musibatun minad dahri illa qad asabat fatan qabli. Ketahuilah bahawa tidaklah aku ditimpa suatu musibah dari masa ini, melainkan musibah yang sama pernah menimpa kepada orang-orang sebelum aku, kata dia. Relax saja dia. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa, Allahumma kana li banuna sab'atun fa akhasta minhum wahidun wa baqaita sittatan. Ya Allah, aku pernah memiliki 7 orang anak, lalu engkau ambil seorang daripada mereka, tetapi baiknya engkau meninggalkan 6 lagi untuk aku. Melainkan orang redha. Wa kanat li atrafun arba'atun fa akhasta minni tarfan wa abqaita li salasa. Saya juga mempunyai 4 tulang 4 kerat, 2 tangan 2 kaki. Engkau telah ambil 1, tapi baiknya engkau ya Allah tinggalkan 3 lagi untuk aku. Wala in abtalaita laqad afaita wala in akhasta laqad abqaita. Sesungguhnya ya Allah, apabila engkau menguji kepada aku, maka pasti kau akan jamin keselamatan aku. Dan jika engkau mengambil sesuatu daripada aku percaya kau akan kurniakan aku nikmat yang lebih banyak lagi selepas daripada itu. Kalau kita hayatilah tuan-tuan puan-puan doa Urwah bin Zubair ini, tinggi sungguh tahap redha dia kepada Allah. Kehilangan 1 kaki dia tak nampak. Yang dia nampak Allah sudi kekalkan 3 lagi anggota pada dia. Kehilangan seorang anak dia tak pandang sangat, kerana yang dia lebih nampak adalah Allah sudi kekalkan 6 orang anak yang masih sihat. Berapa orang kita pada malam ini dapat makam ini? Payah. Sebab itu nak dapat makam redha ini payah. Tapi boleh dengan zikir yang banyak. Dia sebab redha duduk pada hati, maka hati itu perlu banyak dipolishkan, dibersihkan. Cuma nanti kalau tuan-tuan dah sampai pada tahap redha, makam redha, jangan pula sampai menyusahkan orang pula dengan sifat redha kita itu. Sebab redha ini dalam buku Hakikat Tasawuf ada disebutkan, ada orang yang menghadapi kekeliruan tentang memahami dan melayani sifat redha. Ada orang dia merasakan bahawa kalau kita dah redha kepada Allah, tak perlu lagi kita ikhtiar, tak perlu lagi berdoa, tak payah sajalah, redha sajalah dengan apa yang berlaku. Contoh kalau dia sakit, anak-anak nak bawa pergi hospital, tak payahlah, abah baru balik masjid minggu lepas ustaz cerita hari redha, abah redha je lah, mati pun mati. Jangan begitu. Redha ini jangan meninggalkan ikhtiar. Redha ni jangan sampai buta taklid buta kepada takdir Allah. Jangan. Kalau perlu berikhtiar berubat, silakan. Dan sekarang ni saya melihat ada pula di kalangan masyarakat kita buat kempen, jangan percaya ke doktor pula dah. Jangan makan ubat ni semua menipu Yahudi kafir belaka. Ni ngaji di mana? Tak betul cara begitu. Agama kita tak ajar begitu. Para ulama sangat menghormati profession kedoktoran. Para ulama ni saya sebut antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia sangat hormat kepada profession dan authority doktor. Dan Imam Asy-Syafi'i akan menyelaraskan semua hasil kajian fatwa dia dengan perubatan. Dia mesti selaraskan. Sampai Imam Asy-Syafi'i menjelaskan berapa pentingnya ilmu kedoktoran, sehingga kata dia, la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram anbalu minat tib. Saya tidak mengetahui sebuah ilmu selepas ilmu halal dan haram yang lebih berharga, melainkan ilmu kedoktoran. Ini ada dirakamkan dalam kitab Syiar A'lamul Nubala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga menekankan, antara banyak-banyak ilmu duniawi, engineering ke architecture ke apa saja, ilmu kedoktoran adalah ilmu yang ranking number 1.
Sehingga kan kata beliau, innamal ilmu ilmani. Ilmu ini ada dua. Ilmu din wa ilmu dunia. Ilmu agama, ilmu duniawi. Fal ilmu alladhi lid-din huwa al-fiqh. Ilmu untuk agama adalah fiqh. Fiqh ni bukan fiqh, fiqhul akbar, iaitu akidah ataupun tauhid. Wal ilmu alladhi lid-dunya huwa at-tib. Dan ilmu terbaik untuk dunia ini adalah ilmu perubatan. Ini boleh rujuk dalam Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Syair-syair tentang pesanan dan juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Lepas itu jangan kutuk doktor. Doktor dia ada autoriti dia. Sehingga kan Imam Syafi'i pernah berikan satu ungkapan, la taskunanna baladan lam yakun fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yumbiuka an amri badanika. Jangan mu duduk di satu negeri yang mana dalam negeri ni tak ada dua jenis manusia. Pertama, ulama yang boleh memberikan fatwa tentang masalah agama. Yang kedua, doktor yang boleh memberitahu keadaan kesihatan badan kamu. Ini rujuk juga dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu.